Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam rancangan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita memahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-49 insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-53 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah telah menukilkan pandangan Al-Biqai, menyatakan bahawa ayat ini mengenai waktu, qadar dan jenis balasan yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan perbuatan mereka, mengubah diri mereka. Sebenarnya Allah boleh sahaja membalas perbuatan mereka berdasarkan pengetahuannya tentang isi hati mereka, iaitu sebelum mereka menzahirkannya dalam bentuk perbuatan yang nyata. Tetapi Allah tidak melakukan itu kerana sunnah dan ketetapannya, bahawa sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat, sedikit atau banyak yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Tidak juga mengubah kesengsaraan yang dialami oleh satu kaum menjadi kebahagiaan, hingga kaum itu sendiri terlebih dahulu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yakni, jika ingin memperoleh nikmat tambahan, mereka harus menjadi lebih baik. Sedangkan balasan seksa adalah disebabkan mereka mengubah fitrah kesucian mereka menjadi keburukan dan kedurhakaan. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar apapun yang disuarakan makhluk, lagi Maha mengetahui apapun sikap dan tingkah laku mereka. Kemudian jika ditelusuri penulisan oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mengenai ayat ke-53 surah Al-Anfal, beliau menyatakan bahawa azab yang menimpa orang Quraisy itu kerana mereka mengkufuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Demikianlah sunnah Allah, iaitu tidak menimpakan azab kepada suatu kaum kecuali ada sebabnya. Allah mempunyai suatu sunnah, iaitu tidak mengubah nikmat yang telah diberikan kepada seseorang sebelum orang yang menerima nikmat itu mengubah keadaannya. Selama orang yang mendapat nikmat tetap beriktikad murni, berakhlak luhur dan beramal baik, maka nikmat itu tetap diperolehnya. Tetapi apabila mereka telah mengubah keadaan mereka, barulah Allah mencabut nikmatnya.
Seterusnya, Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahawa ayat 53 surah Al-Anfal ini diturunkan di Madinah adalah merupakan peringatan kali kedua daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah diperingatkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-13 yang diturunkan di Mekah. Melalui ayat ini, Tuhan tidaklah akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sekiranya kaum itu sendiri tidak mengubah nasibnya terlebih dahulu. Kedua-dua ayat ini dapat menghapuskan fahaman salah Jabariyah yang menyatakan bahawa segala sesuatu adalah takdir semata-mata dari Tuhan dan kita manusia tidak ada ikhtiar sama sekali. Hakikatnya, manusia dikurniakan akal fikiran untuk memilih mana jalan yang baik dan sebaliknya, yang mana bermanfaat dan yang mana mudarat. Diutuskan Rasul, diturunkan kitab sebagai panduan kepada manusia untuk meneruskan kehidupan. Oleh itu, kita sendiri yang menggunakan pertimbangan untuk memilih baik dan buruk tersebut. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-53 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa balasan azab tersebut menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakan kepada sesuatu kaum itu, sehingga mereka sendiri yang mengubah nikmat yang ada pada diri mereka itu dengan cara melakukan dosa dan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Manakala Zainal Arifin Zakaria dalam kitabnya Tafsir Inspirasi telah meletakkan satu tajuk bagi menghuraikan ayat ini, iaitu nikmat dari Allah, seksa pilihan sendiri. Allah Subhanahu Taala menganugerahkan nikmatnya dengan bebas, tetapi dia tidak akan mencabutnya dengan sewenang-wenangnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-53 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Melalui ayat ke-53 surah Al-Anfal ini menjadi panduan untuk kita sama-sama merenung kembali sejarah bangsa-bangsa yang lampau yang telah dikalahkan serta dibinasakan kerana meninggalkan amalan agama yang benar, seperti bangsa Yunani, Rom dan Mesir. Selain itu, kita juga dapat melihat sejarah umat Islam sendiri, bagaimana umat Islam cemerlang kerana tingginya akhlaknya dan bagaimana mereka runtuh sehinggakan negeri-negeri telah dijajah oleh bangsa mereka disebabkan keruntuhan akhlaknya. Walau bagaimanapun, mereka dapat bangun semula apabila asas akhlak itu mereka pegang kembali, bersumberkan tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran. Begitu juga dengan keadaan kita sekarang. Sekiranya kita sedang menikmati segala nikmat kesenangan yang Allah berikan, Allah juga tidak akan tarik kembali sehinggalah kita sendiri yang meninggalkan agama kita. Berapa banyak kerajaan Islam yang telah dikalahkan kerana mereka telah meninggalkan amalan agama yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat 53 surah Al-Anfal ini dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam surah Fussilat ayat ke-46. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ketika mengulas ayat ini, Said Qutb dalam kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan manusia meneruskan usaha dan amalan-amalan, kemudian mereka akan dibalas mengikut amalan yang dilakukan. Oleh itu, agama Islam telah datang mengisytiharkan bahawa manusia telah pun sampai ke peringkat dewasa. Oleh itu, mereka dipertanggungjawabkan membuat pilihan sendiri, juga mengisytiharkan dasar tanggungjawab peribadi. Setiap orang bebas memilih. Begitu juga apa yang dinyatakan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kesan perbuatan yang baik akan memberi keuntungan kepada diri sendiri, manakala kerugian
akan diperoleh apabila berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, pertimbangkanlah dengan menggunakan akal yang jernih dan halusi dengan sebaik-baiknya. Sidang pendengar yang dimuliakan, hari ini kita melihat senario umat Islam yang berhadapan dengan pelbagai krisis seperti kemiskinan, kemunduran, pengkhianatan, pecah amanah, perbalahan sesama saudara seagama sehingga membawa kepada titik perpecahan dan kehancuran. Bahkan kemelut yang menimpa umat Islam ini melibatkan semua lapisan, bermula dari individu sendiri, institusi kekeluargaan, masyarakat dan juga kerajaan Islam yang memerintah. Semua lapisan di atas mempunyai peranan tersendiri dalam memajukan dan membangunkan bangsa. Maka, sekiranya setiap golongan tersebut menjalankan peranan dengan sebaiknya, menurut panduan yang telah disyariatkan agama, semestinya matlamat untuk mencapai bangsa yang unggul dan cemerlang dapat direalisasikan. Jika sebaliknya, kejatuhan, kemunduran serta kegagalan yang menyembunyi kehidupan mereka justru bermula dari sekarang ini, umat Islam perlu melakukan anjakan paradigma dari segenap sudut, iaitu dengan meningkatkan cara berfikir, penghayatan agama serta pengamalan secara holistik terhadap ajaran agama Islam sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala membalas setiap perbuatan hamba-Nya dengan adil. Sesiapa yang berbuat dosa sebesar zarah, maka balasan juga sebesar zarah. Dan sesiapa berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membalas, bahkan menambahkan lagi balasan tersebut dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-40. Innallaha la yazlamu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun seberat zarah, dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, nescaya Allah akan menggandakannya dan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-53 surah Al-Anfal ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat kepada hamba-Nya dan juga membalas perbuatan buruk sesuai dengan sunnah-Nya. Kedua, manusia dikurniakan akal fikiran untuk memilih perkara yang baik atau buruk, yang mana mendatangkan bermanfaat dan yang mana memberi kesan mudarat. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasul, menurunkan kitab sebagai panduan kepada hamba-Nya untuk meneruskan kehidupan. Oleh itu, kita sendiri yang menggunakan pertimbangan untuk memilih baik dan buruk tersebut. Ketiga, kejayaan atau kegagalan sesuatu bangsa bergantung kepada ketaatannya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi nikmat kepada kaum yang patuh kepada syariat agama. Namun jika sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mengubahnya kepada balasan buruk disebabkan tangan-tangan manusia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.